Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama insya-Allah di muka surat yang ke-91 dalam sesi tadabbur harian. Insya-Allah kepada semua sahabat-sahabat yang berada di line kita pada pagi ini, bersama-sama dengan kita pada pagi ini, diharapnya jika mampu, jika bersesuaian, dapat membuka mushaf insya-Allah. Moga-moga kita akan dapat melihat dengan lebih memahami, membantu kita insya-Allah untuk memahami apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat ini insya-Allah. Jadi kita berada di muka surat 91. Hari ini kita akan bersama-sama di surah An-Nisa ayat yang ke-80 sehingga ayat yang ke-86. Ayat 80 sehingga ayat 86. Dan kita akan lihat secara umumnya adalah muka surat ini akan menceritakan kepada kita tentang yang pertama sekali ialah masalah ketaatan kepada Rasul. Penting ketaatan kepada Rasul itu perkara yang pertama, dan kemudian yang keduanya kepentingan untuk mentadabbur Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Perkara yang ketiga ialah pentingnya kita ini untuk bersama-sama menyertai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam usaha baginda untuk menyebarkan Islam, sama ada dalam bentuk untuk berperang ke dan apa saja, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah kita bersama-sama insya-Allah melihat apakah yang ada di dalam muka surat 91 pada pagi ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Sadaqallahul azim. Ayat 80 yang baru saja saya bacakan sebentar tadi menceritakan kepada kita ialah tentang masalah ketaatan. Apa hubungan di antara ketaatan kepada Rasul dengan ketaatan kepada Allah? Of course, Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Allah Ta'ala menjadikan kita daripada tak wujud kepada wujud, daripada tak ada kepada ada. Jadi sekarang ni ketaatan kita yang mutlak hanyalah sepatutnya diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kita tak berjumpa dengan Allah. Allah Ta'ala tak wahyukan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memilih daripada manusia ini, manusia-manusia, orang-orang yang dinamakan sebagai Rasul ataupun Nabi untuk diberikan wahyu. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita telah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah beri wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita. Dan Alhamdulillah, Rasul Nabi Muhammad SAW telah sampaikan kepada kita semua wahyu. Apa-apa saja yang Allah Ta'ala nak ceritakan kepada umat Nabi Muhammad, Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Nabi Muhammad telah sampaikan kepada kita. Oleh kerana itulah maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tekankan di dalam ayat 80 yang akan kita baca pada pagi ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Sebab ada orang tak mau taat pada Rasul, tak mau ikut pada Rasul. Jadi kalau tak nak ikut Rasul, nak ikut siapa? Mereka kata nak ikut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata tak. Siapa yang taat kepada Rasul, sebenarnya dia taat kepada Allah. Sebab apa? Kita tak tahu macam mana, apa yang Allah Ta'ala nak beritahu pada kita, apa yang patut kita taat pada Allah. Kita nak taat apa kalau tak ada Rasul? Jadi oleh kerana itulah maka Allah Ta'ala beritahu bahawa siapa yang nak taat kepada Allah, dia mesti ikut Rasul. Oleh kerana itu, siapa yang taat kepada Rasul, maka sebenarnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan jadi sebagaimana sebahagian daripada manusia. Ada manusia ni, dia kata dia nak taat kepada Allah, tetapi dia tak nak taat kepada Rasul, dia nak taat kepada Allah Ta'ala saja. Habis tu nak taat kepada Rasul, nak taat kepada Allah tanpa taat kepada Rasul, bagaimana? Jadi ikatan yang kuat di antara dua. Jadi Allah Ta'ala kata man yuti'ir rasul, siapa yang taat kepada Rasul, maka faqad ata'a Allah. Itu yang pertama. Kemudian waman tawalla, tapi kalau siapa yang tawalla maknanya berpaling, maknanya a'rada, tak nak ikut Rasul, tak nak taat kepada Rasul. Mereka nak buat konon-konon nak taat pada Allah tapi tak nak taat pada Rasul. Habis tu, jadi Allah Ta'ala kata waman tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Mereka yang berpaling, siapa yang berpaling, siapa tak nak taat pada Rasul, maka sebenarnya Allah Ta'ala kata tak apa, kami tak utuskan kau wahai Muhammad untuk menjadi penjaga kepada mereka. Artinya apa? Maknanya kalau kamu tak nak ikut,
Nak kata apa? Kalau orang tak nak ikut Rasul, automatically sebab itulah kita ada dua syahadah kan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua-dua tu mesti. Jadi Allah, kerja Nabi apa? Kerja Nabi adalah inzar, memberi peringatan, menceritakan, memberitahu apa yang Allah Ta'ala beritahu kepada, nak beritahu kepada kita. Allah Ta'ala beritahu kepada Rasul, Rasul beritahu kepada kita. Jadi kerja kamu wahai Muhammad, inzar, beri peringatan. Mereka tak nak dengar, sudah. Jadi setengah ulama kata, sebagaimana dalam tafsir jalan lain, dia sebutkan bahawa dia kata ayat ini adalah untuk sebelum daripada turunnya ayat Al-Qital. Ayat Qital artinya ialah ayat peperangan. Ayat peperangan artinya ayat disuruh memerangi sesiapa saja. Kadang-kadang dipanggil sebagai ayatus saif. Ayatus saif maknanya ayat pedang. Itu kata setengah kata ulama lah, setengah kata ulama tak. Jadi itu adalah khilaf di kalangan ulama sikit lah kan sama ada ia ni adalah dimansuhkan ataupun tidak. Kalau dimansuhkan maksud dia ialah apa? Iaitu maknanya Allah Ta'ala menyuruh Nabi di samping menyampaikan juga, tapi sesiapa yang nak melawan, siapa menentang, maka dia mesti dilawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut setengah pendapat ulama. Seterusnya kita akan tengok ayat 81 insya-Allah. Ayat 81. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ta'atun fa iza barazu. Jadi ayat ini sekarang ni, ayat yang ke-81 ni nak menceritakan tentang setengah-setengah daripada perangai orang-orang munafik. Orang munafik ini Allah Ta'ala ceritakan macam ni. Jadi kita jaga-jaga perangai-perangai ini adalah perangai-perangai yang Allah Ta'ala listkan. Inilah dia perangai-perangai orang munafik, jaga-jaga. Orang Islam semua, orang-orang yang beriman, jangan jadi seperti ini. Allah Ta'ala kata apa? Wa yaquluna, orang-orang munafik ni berkata. Jadi Allah Ta'ala bongkar nampak mereka berkata benda ni semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mereka berkata kepada ni kan, Allah Ta'ala paparkan Jadi bila benda ni berlaku, jadi orang bila Allah Ta'ala ceritakan, jadi mereka pun barulah tahu sekarang ni kan Allah Ta'ala dah ceritakan, dah bongkar dah bahawa mereka ni berkata macam ni. Wa yaquluna ta'atun. Orang munafik ni mereka berkata ta'atun. Artinya apa? Iaitu wahai Muhammad, ya Rasulullah lah, mereka lah kami taat. Dia kata kami taat. Tapi ni bila berjumpa dengan Nabi, tapi faiza barazu, bila mereka ni keluar daripada tempat Nabi, maknanya mereka bersama-sama dengan mereka lah kan, dah Nabi dah tak ada dah. Min indik, Allah Ta'ala kata daripada sisi kamu, maknanya mereka dah keluar daripada sisi kamu. Bayyata ta'ifatum minhum ghairal lazi takul. Bayyata ni maknanya ialah mereka mustad lah bercakap. Kalau ikut asalnya bayyata ni, baitun maknanya asalnya maknanya malam. Malam ni maknanya ialah bercakap dalam keadaan rahsia bersama-sama mereka bercakap secara di belakang-belakang lah kan, secara rahsia. Allah SWT cerita sini bayyata ta'ifatum minhum, sebahagian daripada mereka ni bayyata, menceritakan, bercerita-cerita sesama mereka secara senyap-senyap, konon-konon Nabi tak tahu ghairal lazi taqul, lain daripada apa yang mereka kata semasa mereka tu berdepan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tengok kan, masa depan Nabi mereka cakap ta'atun, bila lari keluar daripada tempat Nabi, di belakang mereka pun start kata apa ni kan, ghairal lazi taqul, lain daripada apa yang mereka katakan tadi. Itu perangai satu kumpulan daripada orang munafik ni. Wallahu yaktubu ma yubayyitun, Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala akan tuliskan, maknanya Allah Ta'ala menyuruh malaikat akan menuliskan semua apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka plankan, apa yang mereka katakan tu di belakang tu. Allah Ta'ala kata ma yubayyitun, dituliskan. Untuk apa? Untuk dibalas. Jadi bila Allah Ta'ala bongkar macam ni, maknanya mereka dah tahu dah Allah, mereka seolahnya macam tu lah kan, mereka kata Allah Ta'ala cerita habis, bongkar habis dalam Quran. Fa'arid. Jadi apa suruhan Nabi, suruhan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa'arid anhum. Fa'arid itu maknanya ialah berpalinglah daripada mereka, maknanya jangan hirau mereka, maafkanlah, maknanya jangan ambil hatilah dengan mereka ni. Kalau ambil hati jadi sakit kepala kita kan. Wa tawakkal 'ala Allah, bertawakal kamu wahai Muhammad, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, iaitu percayalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan uruskan benda ni kan. Maknanya jangan risau, jangan kita ni sakit kepala. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai wakil. Wakil maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk uruskanlah mereka ni. Sebab kalau kita nak fikir semua kan, apa banyak ni belakang-belakang mereka, macam-macam mereka ni plan-plan kan.
Tapi kalau Allah Ta'ala tak izin, tak mungkin akan berlaku. Jadi insya-Allah kan, itu Allah Ta'ala nak tanamkan kepada orang beriman supaya Allah Ta'ala ceritakan bahawa mereka ni buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Tetapi ingatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjaga semua kita daripada perangai-perangai jahat mereka tu kan, perangai-perangai jahat mereka tu. Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita masuk kepada ayat 82. Ayat 82, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selepas daripada ceritakan benda tu semua, Allah Ta'ala sekarang nak menyuruh kita ni supaya sebagai kita semua orang yang membaca Quran ni kan, ini tanggungjawab sekarang kan, tanggungjawab beralih pula sekarang kepada tanggungjawab orang-orang yang baca Quran. Kita semualah orang-orang mukmin. Sekarang ni apa yang patut kita lihat kepada Quran ni? Allah SWT suruh kita, afala yatadabbaruna al-Quran. Afala ni artinya ialah mengapa tidak? Mengapa kamu ni, kita semualah kan, mengapa tidak? Maknanya kita baca Quran. Baca tu satu perkara, tetapi selepas daripada baca, kita ada perkara lagi yang patut kita buat terhadap Quran ni. Tanggungjawab terhadap Quran ni bukan hanya kita membaca sahaja. Allah Ta'ala turunkan Quran ni kepada kita semua untuk dibaca. Yes, dapat pahala 1 dapat 10 kan, tetapi lebih daripada tu lagi ialah kita mestilah faham Quran ni. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala ulang selalu sebut perkara ni dalam Quran, iaitu afala yatadabbarunal Quran. Kenapakah mereka ni tak tadabbur Quran? Alhamdulillah kan, kita buat hari ni kan sesi tadabbur Quran. Tadabbur. Jadi tadabbur ni artinya yata'ammaluna. Allah Ta'ala kata dalam bahasa Arab dia kata yata'ammalu. Allah Ta'ala kata yatadabbaruna. Ulama cuba menafsirkan apa maksud tadabbar ni lah. Maksud ta'ammalu, dan panjang insya-Allah kan maksud daripada tadabbur ni. Kita insya-Allah kalau ada masa kita boleh baca kan, tengok lebih teliti lagi kan apakah yang maksud tadabbur. Tapi sebahagian daripada itu ialah apa yang kita buat hari ni lah merupakan salah satu daripada bentuk tadabbur lah, iaitu kita tengok ayat Quran, apa makna ayat Quran tersebut, dan kemudian kita cuba memahami yang lebih kurang kan, dan cuma kita relate kan dengan apa yang sedang berlaku pada kita pada hari ini. Itu nama dia tadabbur. Jadi Allah SWT kata sini, afala yatadabbarunal Quran. Kenapa kamu ni tak tadabbur Quran? Kalau Allah Ta'ala kata walau kana min indi ghairillah, kalaulah Quran ini bukan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kamu akan dapati dalam Quran ini akan banyak ikhtilaf. Ikhtilaf tu maknanya ialah pertentangan, maknanya tanakut bahasa Arabnya. Katsira makna tanakut yang banyak, makna sekali macam ni, sekali macam ni. Contohlah kata fakta, kita ambil semua. Sekali kata 10, sekali kata 20. Sebab banyak kan. Kalau manusia tulis buku pun, tulis satu benda kan, yang penuh setebal ini, banyak ni kan, mesti akan ada kita kata kontradik. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan kat sini kan bahawa cuba kamu tengok Quran, ada tak kontradik? Ada juga orang dia kata, oh ni ada kontradik, sebenarnya dia tak faham. Setengah tu kan, sebagaimana contohnya kan, satu hari di atas dunia, berapa hari di akhirat. Satu hari akhirat, berapa hari di atas dunia. Ada sebut macam ni, ada sebut macam ni. Kadang-kadang ada orang tu kata, oh ini kontradik. Jadi ada satu pertelingkahan yang ada seorang padri daripada Amerika yang dia kata dalam Quran pun ada kontradik. Kemudian dia pun membacalah. Jadi ni ada satu video, insya-Allah kan sahabat-sahabat semua boleh tengok dalam YouTube. Dalam YouTube ada, iaitu melawan dengan Ahmad Didat. Ahmad Didat ni daripada seorang Muslim yang hebat lah, yang tahu Bible, yang tahu apa kan. Jadi dia ni telah lawan balik, akhirnya bongkar habiskan. Maknanya nak menunjukkan kesalahan orang yang katakan bahawa Quran tu kontradik, sebenarnya dia yang kontradik, sebenarnya dia yang tak faham. Jadi Allah SWT kata kat sini, kalaulah datang selain ni, Allah Ta'ala cabar kan, kalau datang selain daripada Allah, kalau bukan Quran ni bukan daripada Allah SWT, nescaya kamu akan dapati tanakut, kamu akan dapati, Allah Ta'ala kata ni, ikhtilafan katsira. Even kita tengok kan Quran ni dalam bahasa Arab, ada nahunya. Bahasa Arab ni ada nahunya, ada grammarnya. Grammar dalam Quran ini tak ada satu pun yang salah. Tengok kan, tak ada satu pun yang salah kan, dari segi barisnya. Maknanya grammar ni kan barisnya, domernya, begini-begini kan, tak ada salah dalam Quran ni kan. Jadi maknanya apa ni? Allah Ta'ala kata, kalaulah bukan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dalam tempat lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan juga lebih kurang ayat ni, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin akfaluha. Allah Ta'ala sebut tu tempat lain tapi Allah Ta'ala nak katakan bahawa kalau kenapa kamu tak tadabbur Quran, ataupun hati kamu ni ada akfal, hati kamu ni ada kunci, maknanya kamu ni terkunci sehingga hati kamu tak boleh nak nampak, tak boleh nak tadabbur.
Tadabbur. Itu makna suruhan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, afala yatadabbaruna al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata ayat 83, wa iza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi aza'u bihi. Sekarang ni ayat ni kita tengok pula kan cerita lain pula dan tak ada habis tadabbur ni. Sekarang ni nak cerita lagi, Allah Taala ceritakan pula tentang setengah-setengah perangai daripada orang-orang munafik ataupun orang-orang Islam yang lemah iman dia. Orang Islam yang lemah iman dia ataupun orang Allah dipanggil du'aful iman. Ada orang Islam ni kan dia tak munafik, tapi maknanya dia ni iman dia tu rendah lah kan, rendah kan, lemah sikit kan. Jadi apa yang mereka buat? Jadi pernahlah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa banyak cerita sini kan tentang ayat ini. Ada setengah cerita tu ialah dia kata ada tersebar berita mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan isteri-isteri baginda. Tersebar cerita. Lalu Nabi pun datang. Jadi mereka pun bertanya lah, ya Rasulullah, betul ke kau ni dah menceraikan isteri kau? Jadi Nabi ni bila pula menceraikan isteri? Jadi maknanya mereka dah sebar dah cerita tu. Itu nombor satu. Ada yang kata ialah cerita ni tentang berlaku tentang apa ni, Nabi menghantar satu kumpulan tentera keluar Madinah. Tiba-tiba tersebar berita mengatakan kalah, tentera tu kalah. Ada yang mengatakan ialah tentera tu menang. Jadi maknanya menang ke kalah ke, itulah Allah SWT sebut sini. Jadi kesimpulannya ialah Allah SWT kata kat sini, wa iza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi. Apabila datang, ni Allah Ta'ala nak ceritakan sikap nak betulkan sikap kita yang sepatutnya bagaimana kan. Apabila ni Allah Ta'ala kata, iaitu apabila datangnya kepada mereka itu satu berita kan, satu berita. Maknanya apa-apa berita lah kan secara umumnya, minal khawfi, minal amni, minta maaf, minal amni, daripada keamanan, artinya lah kemenangan maksudnya. Awil khawfi, ataupun berita kekalahan. Jadi kalau kita sekarang ni kan apa-apa sajalah kan, yang baik ke buruk, positif, negatif kan, apa-apa sajalah peristiwa yang berlaku, bila datang saja berita tu, mereka terus aza'u bihi, mereka kata, Allah Ta'ala kata, mereka terus menyebarkannya. Cepat sangat sebarkan, tak pasti lagi berita tu betul ke tak betul. Jadi mereka tu terus menyebarkannya. Kemudian Allah Ta'ala kata, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Sepatutnya Allah Ta'ala kata, sepatutnya kalaulah mereka ini sepatutnya, iaitu radduhu tu kembalikan berita tu, maknanya refer dulu kepada siapa? Kepada ar-rasul wa ila ulil amri minhum. Sama ada kepada rasul ataupun kepada ulil amri. Ulil amri maknanya orang-orang yang mempunyai inilah maknanya ketua-ketua macam tu kan. Sama ada orang-orang yang berkuasa dan sebagainya. Sepatutnya lah. Janganlah sibuk bila dapat berita tak pasti lagi tu nak sebar. Tanya dulu Rasul, sama ada kemungkinan ada berita tu betul. Ada setengah berita tu betul tapi tak sesuai untuk disebarkan. Sebab apa? Kalau disebarkan pada zaman Nabi tu lalu menyebabkan sehingga orang jadi takut. Orang ramai jadi takut. Macam kita sekarang lah kan, kita cepat sangat kan, kita ada TikTok, kita ada YouTube, kita ada IG kan, Instagram kan, apa-apa kadang-kadang sampai dapat je terus sebar, kadang-kadang tak betul pun. Even Allah SWT kata kat sini kan, kalau betul pun tak boleh sebar, kena tanya dulu orang-orang yang berkuasa kan, pihak orang-orang yang maknanya mengetahui, ulil amri ar-rasul di zaman tu, sepatutnya tanya dulu sesuai tak sesuai perkara ni disebarkan. Kalau tak sesuai disebarkan, jangan sebar walaupun benda tu betul. Apatah lagi kalau benda tu tak betul, perkara tu tak betul. Jadi sekarang terlalu banyak kan fake news lah, macam-macam sekali, sampai pening orang kan. Jadi oleh kerana itulah Allah Ta'ala kata, la'alimahul lazina yastambitunahu minhum. Nescaya orang-orang yang boleh istimbat tu maknanya mengambil pengajaran daripada berita itu, mengetahui mana la'alimahu, nescaya tahulah orang-orang yang mengambil mengambil pengajaran daripada peristiwa itu, sama ada sesuai tak disebarkan ataupun tidak, barulah kan. Jadi Allah Ta'ala kata, walaula fadlullah, itulah kesalahan kamu, kesalahan orang yang lemah iman ataupun perangai orang munafik. Allah Ta'ala kata perangai macam tu. Jadi kita jaga-jaga kan. Pada hari ini kita ada ketua, kita ada pihak yang berkuasa kan, sepatutnya kita jangan cepat-cepat kira nak sebar saja kan. Jadi Allah SWT kata sini, apa ni, walaula fadlullah. Bila Allah Ta'ala sebut walaula fadlullah tu maknanya ialah tak apalah kan, nasib baik, gitulah maksudnya kan. Kalaulah tidakkan fadlullah situ maknanya lah kurniaan Allah Ta'ala kepada kamu dengan Islamnya kamu ni. Kalaulah tidak kamu ni, Allah Ta'ala berikan Islam kan, bukan
alaikum warahmatuhu, dan juga rahmat Allah. Kata tafsir sini rahmat Allah situ maksudnya ialah Al-Quran. Jadi kalaulah tidak kerana Islam, tidak kerana Quran, kamu dijadi apa dah tanya. Jadi Allah SWT situ kan, lattaba'tumus syaitana illa qalila, nescaya kamu ikut syaitan habis lah, melainkan tinggal sikit saja yang tak ikut syaitan, Allah Ta'ala katakan. Jadi Allah Ta'ala kita ingatkan bahawa Islam ni kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fadlullah kan, dan Quran itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena ingat semua tu, Masya Allah kan, itu adalah merupakan kurnia Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak pilih, kita tak tahu lah kita ni akan jadi apa kan. Kalau Allah Ta'ala tak ambil kita, Allah Ta'ala tak kirimkan Quran, tak berikan kepada kita Rasul, tak berikan kepada Islam, tak tahulah kita ni jadi apa kan. Jadi bersyukurlah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua perkara-perkara ni. Seterusnya ayat yang ke-84, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata faqatil fi sabilillah. Oleh itu, tengok kan, maka ada fa kat situ kan, faqatil fi sabilillah. Oleh kerana itu maka berperanglah kamu di jalan Allah. Artinya lah, bekerjalah kamu untuk menyebarkan Islam. Jangan kamu ni fikir tentang untuk kehidupan kamu saja kan. Duduk fikir untuk diri sendiri saja kan. Cari makan, pergi bekerja untuk diri sendiri kan. Bukannya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan untuk menyebarkan ajaran Allah, bukan nak pastikan kan. Jadi kita, setiap daripada kita hendaklah mestilah berusaha kan, bersama-sama untuk menyebarkan Islam dengan apa cara saja, ikut kemampuan kita semua kan. Tapi mesti kerja ni memang yes kena kerja, tapi kerja tu manfaatkan bagaimana untuk Islam, apa yang kita beri untuk Islam dalam kehidupan kita kan, dengan umur kita dan sebagainya kan. Jadi Allah Ta'ala kata sini faqatil, oleh kerana itulah maka faqatil fi sabilillah. Allah Ta'ala dah beri kepada kamu Islam, Allah Ta'ala dah beri kepada kamu Quran, maka kamu sekarang ni faqatil fi sabilillah, saya bawakan faqatil fi sabilillah la tukallaf illa nafsak. La tukallaf illa nafsak ni artinya ialah, dalam ulama-ulama tafsir kata, maksudnya ialah jangan kamu fikir pasal orang lain. Maksud jangan fikir pasal orang lain. Kalau orang lain tak nak pun jangan affected pada kamu. Artinya kalau orang lain tak nak, kamu buat seorang-seorang. Kamu jangan fikir orang lain tak buat juga, maka tak perlulah aku buat lah, sebab apa orang lain tak nak buat. Ayat ini dikatakan diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada peperangan Uhud tu ada satu peperangan lain. Peperangan tu ialah peperangan dipanggil sebagai Badar Sughra. Dalam ni tafsir Jalalain disebutkan Badar Sughra. Badar Sughra ni ialah perjanjian di antara tahun selepas daripada Uhud, perjanjian di antara Nabi SAW dan juga orang Mekah, iaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan ni dia tak puas hati, dia nak perang lagi. Jadi mereka pun berjanjilah di satu tempat, nama dia Badar. Di Badar lah, Badar tu lah kan, Badar pernah berlaku peperangan dulu tu. Tapi Badar ni bukan peperangan Badar ni. Badar ni sebab dia Badar Sughra. Jadi Nabi SAW pun kata aku akan keluar, Nabi kata. Jadi Nabi kata aku akan keluar. Qala Rasul, dia kata la akhrujanna walau wahdi. Nabi kata walaupun aku seorang, aku akan keluar juga, aku akan pergi juga. Nampak tu kan, sungguh yang Nabi SAW. Tapi akhirnya Alhamdulillah ada 70 orang bersama-sama dengan Nabi ikut dan mereka bila pergi tu peperangan tak jadi kan. Bukan tak ada peperangan maksudnya kan, kalau ikut asalnya nak berperang, tapi nak perang, tengok-tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan Abu Sufyan yang datang daripada Mekah tu takut nak datang. Perasaan takut timbul dalam mereka. Jadi Nabi SAW pergi ke Badar ni kan, lepas tu ada pasar di situ, kemudian ada jual-jual beli dan mereka mendapat keuntungan yang besar lah. Jadi tu cerita kita telah ceritakan dulu masa dalam surah Ali Imran. Jadi kita cerita sini, Allah Ta'ala sebut sini kan, faqatil fi sabilillah, wahai Muhammad, wahai orang-orang yang beriman, berjuanglah kamu di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la tukallafu illa nafsak, janganlah dibebani melainkan diri kamu sendiri. Maknanya kalau orang lain tak nak ikut pun kamu buat juga, kamu seorang-seorang diri. Waharridil mu'minina 'alal qital. Allah SWT katakan, minta maaf, waharridil mu'minina, minta maaf, bukan 'alal qital, waharridil mu'minin, dan beri semangatlah kepada orang-orang yang beriman itu supaya mengikut berperang-perang bersama dengan kamu. Maknanya beri semangat, maknanya kerja kamu sekarang apa? Kamu sendiri kena buat, dan kamu hendaklah beri semangat kepada orang-orang yang bersama-sama dengan kamu untuk juga melakukan amal ini, kerja untuk menyebarkan Islam ini, walaupun sanggup, walaupun perang dan sebagainya. Dan janganlah affected kamu jika sekiranya orang tak nak ikut, kamu pergi walaupun seorang diri. Asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru. Allah Ta'ala sebut sini kan asa. Bila asa ni, bila sebut asallah, maknanya bukan maknanya semoga, bukan mungkin bukan, tapi maksudnya pastilah. Bila asal ni ialah pasti bila Allah Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan yakuffa ba'sal ladzina kafaru, kejahatan orang-orang kafir. Ba'sa sini ialah maknanya harbu, maknanya peperangan.
Peperangan orang kafir itu Allah Ta'ala akan jaga, Allah Ta'ala akan tahan, Allah Ta'ala akan handle. Jadi apa yang berlaku ialah mereka tak jadi berperang, mereka rasa takut. Jadi kita tengokkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mampu nak buat siapa saja. Sebab itulah apabila Allah Ta'ala suruh kita buat satu-satu benda, jangan takut. Jangan kita ni banyak kerenah pula kan. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan handle semua kan. Apa-apa yang orang kafir nak apa benda kan. Bila Allah Ta'ala suruh kita buat. Jadi Allah Ta'ala kata sini, wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Allah tu lebih kuat, lebih mampu, dan Allah itu lebih syadid, lebih dahsyat lagi penyeksaannya. Jadi janganlah kita ni takut kan, kerana Allah Ta'ala insya-Allah akan bersama-sama jika sekiranya kita ini orang-orang yang beriman. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Ayat seterusnya ialah tentang syafaat. Syafaat ni apa sebenarnya? Syufa'ah, syafi' tu apa benda sebenarnya? Jadi dalam ayat ni ialah nak menceritakan sama sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan, iaitu siapa yang Allah Ta'ala kata ni yashfa'. Yashfa' ni maknanya ialah seseorang yang mana ya'murul ghair bi amrin, menyuruh orang lain dengan sesuatu benda, menggalakkan orang lain untuk buat satu-satu benda. Itu yashfa'. Yashfa' ni asal maknanya dom ni maknanya lah mengumpulkan bersama-sama. Jadi yashfa' di sini maksudnya lah siapa-siapa yang menyuruh dengan satu kebaikan, syafa'atan hasanatan, dengan satu kebaikan, maknanya dia menggalakkan orang. Kan atas tadi dia cerita pasal menggalakkan, galakkanlah untuk berperang, galakkanlah untuk bersama-sama. Jadi Allah SWT sebut sini, siapa-siapa yang menyuruh orang, yang menggalakkan orang untuk buat kebaikan, maka yakun lahu nasibun minha, dia pasti akan dapat pahala. Kita tengokkan siapa-siapa yang buat kebaikan, dia akan dapat pahala. Siapa-siapa yang menggalakkan orang lain buat kebaikan pun dia akan ada bahagian dalam perkara tersebut, kalau orang lain tu buat. Jadi Allah Ta'ala kata begitulah sebaliknya, siapa yang wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan, siapa yang menggalakkan orang lain buat jahat, tak kira lah galak macam mana kan, menggalakkan dengan cara media sosial ke, dengan menggalakkan apa-apalah cara kan. Kita buat sekarang ni sesi tadabbur kita kan, dalam video kita kan. Jadi kita galakkan orang tengok, kita ajak orang tengok ke, kita sebarkan kan, dan kemudian orang tengok video kita ni kan, orang dengar kan ni tadabbur kita ni kan, maka kita pun dapat pahala. Jadi Allah Ta'ala kata wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan, tapi jaga kalau terbalik daripada tu, siapa yang mengajak kepada keburukan, menganjurkan kepada keburukan, maka dia akan ada yakun lahu kiflum minha, dia akan dapat balasan dia juga. Kiflun tu maknanya dosa, dia akan dapat dosa daripada apa yang orang buat tu juga. Itulah bahaya kita kan, sampai mati kadang-kadang tu kita dah mati dah, tapi sebab apa yang kita rajak tu keburukan, kita anjurkan keburukan, maka orang tu jadi sunnah kat situ kan, orang berterusan buat benda tu, maka kita akan dapat dosa walaupun kita dah mati. Begitulah kebaikan. Jadi oleh kerana itulah maka insya-Allah kan kita hendaklah berusaha untuk tunjukkan kebaikan kepada orang, supaya kebaikan itu akan mengalir, dan kita walaupun dah mati, kita akan dapat pahala tu. Masya-Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Muqita tu maknanya Allah Ta'ala tu menjadi saksi, Allah Ta'ala tu penentu kepada segala sesuatu. Wa iza huyyitum, dan ayat yang terakhir, ayat 86 pada hari ini ialah tentang salam. Salam, menjawab salam, memberi salam. Jadi Allah SWT sebut sini fa iza huyyitum. Huyyitum daripada al-hayah, daripada kehidupan. Sebab apa, bila orang Arab ni kadang-kadang dia kata hayakallah, makna Allah Ta'ala moga-moga memberi kehidupan, melemparkan kesenangan gitu kan. Jadi apabila orang beri huyyi tu, memberi penghormatan lah kita kata kan, sama ada kata, kalau ikut asalnya ialah assalamualaikum gitu kan, itu maknanya maka hendaklah Allah Ta'ala kata bitahiyyatin, dengan satu penghormatan. Tak kira lah kan penghormatan macam mana, fahayyu bi ahsana minha. Jadi Allah Ta'ala suruh kita ni supaya menjawab lebih baik. Jadi kalau orang bagi assalamualaikum, kita kena jawab waalaikumsalam warahmatullah, itu adalah lebih baik. Kalau kata assalamualaikum warahmatullah, kita akan jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tambah lagi. Ada satu hadis kata, bila seorang kata macam tu, dia dapat 10, Nabi kata. Dapat kata tambah sikit, dapat 20. Bila waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah cukup tu, Nabi kata dapat 30. Kita nak jawab macam mana lagi? Tak boleh lah, habis lah. Jadi kita akan jawab sebagaimana yang macam itulah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah dari beri salam, habis lah. Jadi Allah Ta'ala kata
fahayyu, maka hendaklah kamu balas balik bi ahsana minha au rudduha, ataupun kembalikanlah, maknanya yang sama dengannya, maknanya lebih baik ataupun sama, jangan kurang. Jangan orang bagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, kecuali lah dalam keadaan-keadaan tertentu, dalam majlis ilmu ke, dalam apa kan, itu cerita lain. Adalah tempat-tempat dia tentang adab-adab bagi salam ni, insya-Allah sahabat-sahabat semua boleh check insya-Allah dalam tempat-tempat yang khusus kan, dalam perbahasan perbincangan tentang perkara ni dalam internet pun banyak insya-Allah kan, cerita pasal adab-adab bagi salam ni. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, Allah Subhanahu Wa Taala itu di atas segala sesuatu dia adalah hasiba, iaitu muhasib, iaitu Allah Taala akan mengira, akan mengambil kira, akan mencatatkan semua benda ni. Allah Taala akan memberi balasannya kepada kita semua insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah jumpa lagi dalam sesi akan datang, muka surat yang ke-92 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.